Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal, dan pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dengan tajuk pengorakan. Tajuk pengorakan ni adalah tajuk dalam tingkatan 5 selepas tajuk perspektif 1 titik 2 titik. Kita akan belajar pengorakan. So hari ini kita akan buat soalan pengorakan. Jadi pengorakan sebagaimana sebelum ni cikgu dah sentuh, pengorakan ada dua, iaitu selari dan jejarian. Kaedah selari dan kaedah jejarian. So untuk yang ini ialah yang selari lah, sebab bentuk dia melibatkan prisma dan boleh jadi juga ialah silinder. Tapi pada hari ini kita akan fokus pada prisma. Dalam soalan ini, prisma yang mudah sebagai nak melihat kaedah macam mana kita nak melengkapkan lukisan pengorakan selari kita bagi bentuk prisma. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya dah buat video ni 3-4 kali, tapi pasal saya guna telefon, jadi setiap kali buat tu ada je orang call, jadi terhenti. Kemudian saya tak sedar, bila dah siap saya tak sedar bahawa video saya punya speaker rosak. Jadi suara tak jelas. Jadi saya padam balik, kita buat balik. Tak apalah, yang penting semua dapat manfaat. Mudah-mudahan Allah berkati saya dan berkati awak semua. Okey. Jadi dalam perbincangan lukisan pengorakan selari ini, jadi kaedah dia kita nak tengok. Pertama sekali, langkah dia kita mesti tahu kedudukan klaim. Macam biasa, ini pandangan pelan, pandangan atas. Dan ini adalah pandangan hadapan. Kita tidak diberi lukisan bantuan di sini. Sebenarnya bagi nak melukis pengorakan ni tak perlu lukisan bantuan pun okey, tak ada masalah. Yang penting kena tahu kaedah dia dan faham konsep dia, serta kita laksanakan mengikut prosedur step by step. Itu lebih baik, kan? Okey. Kadang-kadang lukisan bantuan kita berbeza dengan apa kat sini. Dari segi bentuk gambaran kita lihat bantuan kita ni, nanti bila lukis nanti beza. Allah, cikgu tak samalah dengan bantuan. Sebab itu penting ialah kita merujuk kepada lukisan yang diberi pandangan atas dan pandangan hadapan. Kerana di sinilah kita akan mencorakkan bentuk bentangan kita. Okey, jadi dalam lukisan ni KK prime klaim di sini, KK prime. Cikgu dah buat satu contoh mudah untuk prisma awak. Mudah je lah, kalau susah tak nak cikgu buat. Okey, bentuk dia macam inilah. Okey, kita pandang daripada pelan macam ni. Saya pandang daripada arah ini sekarang. Saya pandang daripada arah ini. Kemudian apa yang berlaku ialah klaim kita di sini KK prime ni tempat kita gunting. Bila kita gunting, kita buka. Bila buka, kita bentang. Bentangan inilah kita nak lukis di sini. Jadi bentangan dia mesti mengikut arah jam. Sebab ini namanya bentangan dalam. Bentangan dalam ikut arah jam. Jadi bila saya bentang, bentangan dalam. Jadi saya dah buat garisan lipatan di dalam ni. Ini namanya garisan lipatan. Itu nak menunjukkan bahawa bentangan saya bentangan dalam, ikut arah jam. Nak dapat bentangan dalam mesti ikut arah jam. Kalau terbalik arah jam, lawan arah jam salah. Okey ya? Jadi kita nak lukis. Okey, tak perlulah kita nak ni, kita terus je jam lukis lah. Macam mana kita nak buat Pertama sekali kita dah tahu klaim. Yang kedua, kita mesti buat garisan, unjurkan garisan selari. Sebab bentangan dia bentangan selari, pengorakan selari. Jadi kita selarikan garisan daripada maksimum bawah maksimum atas. Tarik je selari. Okey. Kemudian kita nak mulakan kita punya dinding kita ataupun permulaan lukisan kita. Bila nak mula, jarakkan sedikit, tak kira lah berapa jarak awak buat. Jarakkan sikit tu nak mulakan lukisan. Okey, sekarang bagi saya ini namanya ialah garisan elemen. Garisan elemen. Kita dah mulakan dengan garisan elemen. Apa dia garisan elemen ni cikgu? Garisan elemen ialah garisan yang mana bucu-bucu pada pandangan pelan, bucu-bucu ini duduk. Ada. Atau dipanggil tiang, sini tiang, sini tiang. Garisan elemen. So ini bagi elemen yang pertama ialah tentulah KK prime. Tapi bukan butiran dia ya. Okey. Kemudian bila kita nak bergerak, kita tahu seterusnya elemen yang kedua ada kat sini. Satu. Elemen pertama. Sini elemen yang kedua. Jadi kita ada 3 permukaan. Permukaan pertama, permukaan kedua, permukaan ketiga. Jadi kat sini pun mesti ada 3 permukaan. Ada 3 permukaan. So take note bahawa 3 permukaan. So kita nak bawa bentangan dia. Bila nak bentang, kita mesti bawa bentangan dia. Ukuran dia daripada KK prime pergi ke bucu 1, itu ialah bukaan dia. Okey, bukaan dia nak buat macam mana cikgu? Okey, ambil betul-betul ukuran.
bukaan dia daripada sini kita bentang. Kita pindahkan ukuran dia. Okey, bila kita pindah, ini ialah bukaan dia. Kemudian daripada 1 pergi ke 2 pun sama. Okey, ni cikgu ni dah buat 2 kali dah ni. 1, 2 pun sama. Jadi, okey, saya buat bukaan dia. Begitulah 2 dan 3 pun sama. Okey. Jadi, nampak? Ukuran yang saya buat mula asal dengan yang kedua dah lari sikit. Tak apalah. Okey. Okey. Jadi, kita dah dapat KK prime. Lepas tu, elemen 1, tiang dia. Garisan elemen pertama. Tandakan pertama bulat. Elemen yang kedua. Dan yang ketiga ialah balik ke KK prime. So, kat sini kita balik ke KK prime. Okey, kita gariskan garisan elemen dia. Tak perlu hitam sangat pasal dia garisan ujuran. Okey, kemudian tak perlu hitam sangat pasal dia garisan ujuran. Tak perlu hitam sangat pasal dia garisan ujuran. Okey. Baik, sekarang ni bila kita nak pindahkan butiran, kita nak lihat butiran apa yang ada. Tengok kaedah cikgu buat Kita mulakan KK prime. Kita nak tengok butiran apa yang ada pada KK prime. Daripada atas tak nampak. Butiran apa yang ada daripada atas tak nampak. Awak tengok zoom dari atas tak nampak. Tapi bila awak buat turun ke bawah, benda ni garisan lukisan ortografi. Okay, bila awak zoom ke bawah, awak tengok butiran ada atas dan bawah. Katakan atas ini saya katakan A, bawah saya katakan B. Okey, bagi bawah bila saya tarik, titik B berada pada tiang garisan elemen KK prime. KK prime ada titik B. So saya tandakan B. 1. Kemudian bagi A, saya kena pindahkan butiran tersebut. Okey, tak nampak sangat garisannya. Okay, saya hitamkan sikit lah. Okey. Butirannya ialah, saya tarik A, dia duduk pada garisan elemen KK prime. So, ini A. A dengan B ada butiran, garisan butiran. Jadi, kita kena hitamkan. Barulah dapat markah. Okey, itu yang pertama. Tengok macam mana cukup pindah. Bawa turun bawah, A dan B, saya tarik. Mesti duduk pada tiang atau garisan elemen KK prime. Okey, seterusnya. Lepas KK prime 1, elemen 1. Tiang elemen 1, garisan elemen 1. Garisan elemen 1 bawa turun. Kita ada apa? Lepas A, B, saya ambil C dan D. C di atas. Saya tarik. Okey, tak payah kita tarik sebab dah ada. C. Kemudian D di bawah. Ini titik-titik yang ada pada elemen 1. Okey, jadi saya bawa C, saya bawa D. A, dalam lukisan, A terus ke C. A terus ke C. Jadi saya sambung ke C. Okey, B sambung ke D. Saya terus hitam. Jangan lupa. Kemudian, di sini, tengok ada lipatan. Di penghujung ni, kita ada lipatan. Bila ada lipatan, maknanya kena objekkan garisan elemen kita pada sini. Objekkan. Sebab dia ada lipatan atas sampai bawah. Okey. Kemudian, kita pergi kepada garisan elemen yang kedua. Elemen yang kedua. Kalau cikgu sebut biasa dalam kelas, cikgu sebut tiang. Tiang yang kedua, garisan elemen yang kedua. Okey. Turun bawah. Bila turun bawah, lepas C dan D, saya ambil titik sini sebagai E dan F. Macam mana nak pindahkan E, cikgu? E ni duduk pada elemen 2. So, E ni kena tarik bawa pergi ke elemen 2. Macam itulah kaedah dia. Okey, tarik jangan tebal pasal dia garisan unjuran. Okey, inilah E awak. Dan F awak. Bawah lah, tak payah tarik. F. Okey. C sambung, atas sambung atas. Yang ni C sambung E. Okay, bila atas sambung atas, C sambung E, kita sambung saja butiran dia. Okey, bawah dia confirm lah. D sambung dengan F. Okey, kemudian kita buat apa? Kita hitamkan. Okey, sebab apa kita hitamkan dekat garisan elemen? Pasal di sini ada lagi lipatan. Jangan lupa lipatan. Pelajar selalu lupa lipatan. Okey, dia buat dia syok. Akhirnya last sekali dia biar yang tengah ni dulu garisan lipatan. Dia biar last sekali pun nak buat. Jadi banyak kelupaan berlaku. Banyak kelupa, banyak tertinggal, hilang butiran. Sebab butiran bukan dikira berdasarkan titik. Kalau lengkuk, ada markah untuk titik. Tapi bagi garisan straight ni, lurus ni, semuanya berdasarkan kepada garisan. Ada garisan dengan unjuran yang betul, baru dapat markah.
Lepas 2, balik ke K prime. Dia mesti balik ke pangkal. Balik kepada tiang, garisan elemen K prime. Jadi K prime, okey, butiran yang sama A. Okey, butiran yang sama A. Okey. Balik, kemudian balik ke B. Okey, balik ke A, balik ke B. Okey, untuk kes kat sini, A dan B awak permulaan dan penamat sama. Tapi ada kes A dan B permulaan yang penamat dia tak sama. Kita bubuh nama yang lain, mungkin PQ belakang tak sama dengan yang depan. Nanti kita akan jumpa soalan-soalan seperti itu. Tapi bagi kes ini samalah. E sambung ke A, awak pun sambunglah E ke E. Okey, sambung. Kemudian B sambung ke F. Ni kena masak ni. Ini basic dia. Faham yang ini bolehlah buat soalan prisma. Tak kisahlah apa bentuk pun. Okey. Jadi kita dah siap lukisan kita. Kita ada garisan butiran. Pastikan semua lukisan kita butirkan dengan baik. Okey. Sebelum kita hantar untuk cikgu semak ataupun kita hantar untuk dalam peperiksaan semak untuk disemak oleh pemeriksa. Okey, pastikan ada perbezaan di antara garisan unjuran dengan garisan objek. Okey, itu saja. Mudah-mudahan awak boleh cuba dan fahamkan konsep ini, kaedah ini untuk kita teruskan soalan yang lebih susah, latihan lebih susah pada soalan-soalan selepas ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.